Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, perkembangan di dalam Dewan Rakyat. So kadang-kadang sahabat semua saya terfikir ya, selalunya kita nampak MP Bachok ini kelihatan bangang, bodoh dengan soalan-soalan dengan pantun-pantun bodohnya. Tapi hari ini ya ada peningkatan sedikit lah ya, kelihatan bijak, tapi selalunya tidak. Jadi apapun soalan yang dikemukakan itu agak menarik dan juga jawapan yang diberi oleh Tunku Zafrul sebagai Menteri MITI ya begitu baik sekali. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita bersama-sama ya untuk menonton video ini bersama-sama. Terima kasih Puan Speaker yang beriman, yang berpandangan jauh. Kepada Yang Berhormat Menteri yang berwawasan jauh, yang selalu berjalan jauh, mohon jawapan kepada soalan nombor 7. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bachok. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri amat menggalakkan penggunaan sumber tenaga boleh baharu, peralatan cekap tenaga dan air untuk memastikan semua pusat data di Malaysia ini beroperasi dengan efisien dan mampan, di samping memastikan keterjaminan bekalan elektrik dan air negara ini dikawal serta digunakan secara efektif. Kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif yang bersepadu bagi memastikan bahawa penggunaan air dan tenaga bagi pusat-pusat data ini mematuhi piawai kemampanan yang merangkumi pembangunan garis panduan pembangunan mampan bagi pusat data dan juga penggunaan tenaga boleh baru dan program skim pembekalan tenaga boleh baru korporat. Beberapa sesi libat urus dengan pelbagai agensi kerajaan dan juga pemain industri pusat data di Malaysia telah dilaksanakan melalui kementerian bagi membangunkan garis panduan pembangunan mampan bagi pusat data. Garis panduan ini merangkumi metrik Power Usage Effectiveness atau PUE, Water Usage Effectiveness, WE dan juga Carbon Usage Effectiveness. Ini untuk mengukur pelepasan karbon oleh pusat data. Garis panduan berkenaan sedang dimuktamadkan insya-Allah dalam beberapa minggu ini dan ianya akan dijadikan sebagai salah satu syarat bagi permohonan insentif untuk pelaburan pusat data. Jadi Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga menggalakkan pelaksanaan dasar teknologi hijau dan penggunaan tenaga boleh baru dalam operasi pusat data bagi mencapai sasaran 70% tenaga boleh baru menjelang 2050 seperti yang terkandung dalam NETR, National Energy Transition Roadmap. Program skim pembekalan tenaga boleh baru korporat ataupun CRESS, CRESS, turut dilaksanakan bagi memudahkan akses operator pusat data kepada sumber tenaga boleh baru yang dijangka oleh pihak ketiga atau dengan izin third party access. CRESS akan memudah dan membolehkan lebih banyak pusat data memanfaat dari tenaga boleh baru dan juga menjadikan kos operasi pusat data ini lebih kompetitif dalam jangka masa panjang. Terima kasih. Bachok. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ada dengarlah, saya kira terima kasih pada jawapan yang very komprehensif dan sangat structured daripada Yang Berhormat Menteri. Ada terdengar di luar sana dalam kalangan pemain industri, ada yang biasalah yang tak puas hati, yang tak gembira dengan panduan tambahan ini kerana akan meningkatkan kos dan birokrasi. Jadi mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri, adakah pembangunan garis panduan yang di pihak YB Menteri dianggap baik, tapi boleh dikira sebagai sedikit menyukarkan kalangan pelabur dan seterusnya akan menjejaskan aliran pelaburan digital dalam negara pada masa hadapan, khususnya dalam industri pusat data yang kita sangat welcome sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bachok. Nampaknya Yang Berhormat Bachok ada mendengar keluhan daripada pihak industri. Memang ada beberapa pemain industri yang telah menyuarakan kebimbangan tentang birokrasi dan mungkin juga kebimbangan mengenai kos yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat-syarat. Jadi sesi libat urus sedang dijalankan. Seperti yang saya maklumkan tadi, insya-Allah dalam masa 2-3 minggu ini kita akan memutamatkan kerana bila kita ada perbincangan, memanglah ada syarikat yang besar dan juga ada syarikat yang kecil. Dan kebanyakan syarikat yang besar, terutamanya multinasional, meneraju pasaran dan industri masing-masing telah sebenarnya dah mulakan peralihan ke aras pembangunan mampan secara menyeluruh.
termasuk penempatan hala tuju ke arah neutral karbon, di mana mereka cuba memenuhi net zero lebih awal daripada 2050. Dan pada masa yang sama, dalam konteks ini kementerian berpandangan bahawa garis panduan yang kita ada untuk mengukur kecekapan penggunaan tenaga dan air ini dan juga pelepasan karbon diperkenalkan pada masa yang tepat. Kita nak memacu momentum inisiatif kemampanan sedia ada di kalangan pelabur digital, termasuk bagi industri pusat data di Malaysia. Kita telah mengadakan sesi libat urus dan akan terus mengadakan sesi libat urus, dan kita akan memaklumkanlah Yang Berhormat Bacuk bagaimana perkembangan sesi libat urus tersebut. Tapi yang pentingnya kita yakin bahawa kedudukan Malaysia yang strategik, dasar kerajaan yang mesra pelabur, ketersambungan yang baik serta faktor luaran yang lain insya-Allah akan menyumbang ke arah menjadikan Malaysia ini sebagai destinasi pilihan utama pelabur digital, terutamanya di rantau ini. Terima kasih. Bahaya Besar. Terima kasih Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Di kawasan saya ada pusat Pahang Teknologi Park. Saya harap ada pelaburan pusat data di Pahang Teknologi Park. Itu yang pertama. Yang keduanya Tuan Yang Bertua, pusat data ni bagus, pelaburan besar. Tetapi peranti-peranti yang nak buat storage ni kenapa dilakukan dan diambil daripada luar? Sebab saya lihat, adakah ia mencapai aspirasi NIMP? Kalau kita buat pusat data tetapi peranti tersebut itu kita ambil daripada luar, adakah ada juga garis panduan yang memastikan supaya maintenance nanti diambil kira? Sebab ekosistem pusat data ni betul-betul besar. Kalaulah kita hanya ada pusat data, pekerjanya tak ramai, tetapi ekosistem PMKS kita tidak dapat menyokong ekosistem pusat data ini, adakah dia akan mencapai NIMP? Sikit lagi Tuan Yang Bertua. Ringkaskan soalan. Soalan jawapan daripada Petra apabila saya bertanya berkaitan adakah tenaga kita mencukupi. Jawapan daripada Petra mengatakan terpaksa kita extend beberapa loji jana kuasa. Dan bagaimana pula kita nak mencapai net zero emission Tuan Yang Bertua? Terima kasih Yang Berhormat. Untuk jawapan sama ada di kawasan Yang Berhormat di Bahaya Besar belum ada lagi, tetapi akan ada perbincangan lah untuk kita membuat pusat data di sana. Tetapi sekali lagi kita memerlukan infrastruktur, terutamanya tenaga boleh baru dan juga dari segi air lah yang lebih perlukan. Maklumat terkini daripada 2021 hingga Jun 2024 ada 89 projek yang terlibat dalam ekonomi digital, terutamanya dalam pusat data ini. Pelaburan yang diluluskan pun berjumlah 131 bilion ringgit. Dan dalam soalan yang ditanyakan tadi, sama ada limpahan kepada syarikat-syarikat kita dan juga pekerja-pekerja kita. Kita memang ada we monitor lah, ya, kita memantau bagaimana syarikat-syarikat tempatan sama ada mereka dapat manfaat daripada pelaburan data ini, pusat data, terutamanya daripada multinasional. Saya bagi contohnya dari segi server, cooling system, power supply dan beberapa hardware komponen memang ada. Contohnya syarikat Nationgate, syarikat Samdabi, Gamuda, Sunway Construction, IGM Construction dan sebagainya ada dapat limpahannya. Dan begitu juga dengan dari segi pekerjaan. Tetapi yang pentingnya yang kita lihat limpahannya sebagai pusat data ini kerana dia main peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang tinggi. Dia dan kritikal. Dia macam highway lah. Kalau kita tidak ada plus highway itu tidak ada perkembangan dari segi industri di sepanjang lebuh tersebut. Jadi perkembangan pusat data ini dipacu oleh kemajuan teknologi, kita gunakan aplikasi yang baru, keperluan perniagaan yang berubah dan sebagainya. Dan kita pada masa yang sama dari segi penggunaan tenaga pusat data di Malaysia pada masa ini berjumlah 0.26 gigawatt pada masa ini, iaitu lebih kurang 0.6% jumlah keseluruhan penggunaan tenaga. Kalau kita banding dengan Singapura, sekarang ni lebih kurang 1.4 gigawatt, di mana ialah 7% daripada keseluruhan penggunaan tenaga. Dan baru-baru ini Singapura pun meningkatkan lagi.
Dalam perbincangan kita dengan Tenaga Nasional, baru saja berbincang 2 hari yang lepas, kita ada berbincang mengenai sasaran oleh Pusat Data, dan Alhamdulillah dengan perancangan yang tenaga buat, kita boleh memenuhi sasaran oleh Pusat Data yang akan melabur di negara kita, termasuklah pelabur-pelabur domestik kita. Terima kasih. Terbaik, itu dia sahabat semua, jawapan yang mantap, terperinci ya daripada Tunku Zafrul ya berkaitan dengan soalan yang dikemukakan. Memang terbaik, padu. Jadi kiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.